Mungkin zaman tu radio ni harga dia mahal, 1974 dulu kan. So radio pun dia angkut juga. Hello guys, welcome back guys to my channel. Terima kasih kepada korang yang dah klik video Bang Kodi ni. Terima kasih juga korang yang dah subscribe juga channel Bang Kodi ni. Pada video kali ni Bang Kodi bukan nak ceritakan kisah misteri, tapi Bang Kodi nak ceritakan kisah tragedi pembunuh bersiri yang di luar negara lah, bukan negara kita. Kes kejam ini telah berlaku di bandar Wichita, Kansas, Amerika Syarikat, di mana seorang lelaki bernama Dennis Rader telah membunuh seramai 15 orang individu yang dikenalinya. Kesemua mangsa yang dibunuh oleh Rader akan disiksa, digantung, dijerut dan dicekik sehingga mati. Pembunuhan yang dilakukan berjaya membuat Rader memperoleh kepuasan seksual, terutama apabila mangsanya meronta-ronta untuk terus hidup. Untuk pengetahuan korang, ini bukan kisah dongeng. Abang Kodi ceritakan daripada fakta yang Abang Kodi dapat daripada kisah benar. Abang Kodi ubah sikit supaya korang mudah faham. Cerita ini berkisahkan seorang laki-laki double life, iaitu sebagai seorang suami, bapa dan pembunuh bersiri yang sangat kejam. Dennis Rader yang dilahirkan di Pittsburgh, Kansas, Amerika Syarikat pada 9 Mac 1945. Dari tahun 1970 sehingga 1990, dia bergiat aktif dengan siri pembunuhan di bandar Wichita, Kansas. Pembunuh bersiri atau lebih dikenali sebagai BTK Killer ini terkenal dengan modus operandi atau cara dia melakukan pembunuhan tu. BTK adalah singkatan dari Bind, Torture dan Kill. Korang tengok ni guys, ni image dia ala-ala badut tu, tapi memang seram. Kalau ada depan mata kita ni kan, memang seram. Pembunuhan kali pertama oleh killer ini pada tahun 1974, di mana pada 15 Januari 1974 dia curi-curi keluar rumah. Masa tu isteri dia yang bernama Paula tengah tidur. Keempat mangsa itu adalah Joseph, Julie, Josephine dan Joseph Jr. Mati disebabkan digantung, dijerut dan dicekik pula tu. Yang lebih sedih lagi, pembunuhan ibu bapa dilakukan depan anak-anak diorang. Lepas Rader dah bunuh keempat mangsa tadi, dia ambil jam tangan, beg duit dan radio dari rumah keluarga Otero ni. Mengikat, menjerut dan mengambil cendera hati memento dari mangsa pembunuhan adalah modus operandi si Rader ni. Bang Kodi pun tak sure kenapa radio pun dia kebas. Mungkin zaman tu radio ni harga dia mahal, 1974 dulu kan. So radio pun dia angkut juga. Sebelum Bang Kodi nak sambung cerita mangsa-mangsa seterusnya, so lebih baik Bang Kodi ceritakan lebih detail sikit tentang persiapan, alatan dan modus operandi si BTK Killer ni. Rader ni dia ada sebuah beg yang dipanggil hit kit. Dalam beg ni ada macam-macam peralatan yang dianggap penting bagi dia untuk nak gunakan masa pembunuhan. Contoh peralatan yang ada dalam beg dia macam pisau, pistol, selotip, tali, topeng dan gari. Selain itu juga Rader ni ada pakaian khas dia sendiri yang dipanggil hit clothes. Pakaian ni Rader akan digunakan untuk melakukan pembunuhan, dan Rader ni dia nak elak dari terkanta setiap kali yang dia lakukan pembunuhan. Lepas tu dia akan buang pakaian khas dia ni untuk nak elak daripada dikesan ataupun bukti dia melakukan pembunuhan tersebut. Fokus balik kepada modus operandi. Rader ni dia suka mengikat, menyiksa sebelum membunuh mangsa. Dia cekik dan jerut sama ada guna tali ataupun tangan dia sendiri sampai mangsa tu pengsan, kemudian sampai mangsa tu sedar balik dan dia bunuh terus si mangsa tu. Itu adalah dia punya kepuasan lah. Maksudnya dia suka orang tengok orang tu meronta-ronta untuk nak hidup balik, dan akhirnya dia bunuh terus. Ketika atau selepas membunuh, Rader akan meronani ke atas badan atau mana-mana pakaian mangsanya, kebiasaannya pakaian perempuan. Josephine Otero telah diperlakukan macam ni sebab sewaktu kanak-kanak tu dibiarkan meronta-ronta akibat digantung lehernya, sambil melihat kanak-kanak tu Rader tanggal saudara Josephine kemudian beronani untuk memuaskan nafsunya. Pembunuhan seterusnya bagaimanapun tidak berjalan dengan lancar seperti yang dikehendaki. Pada 4 April 1974, Rader memecah masuk kediaman seorang wanita bernama Catherine, dan Rader nak tunggu wanita tu untuk balik ke rumah. Masa tu wanita tu memang tak ada kat rumah. Dia pecah masuk masa rumah tu tengah kosong. Si Rader ni tunggu last Catherine ni kebetulan balik dengan abangnya yang bernama Kevin. Rader ni panik dan mengacukan pistol dan ugut untuk tembak diorang berdua kalau sekiranya diorang tak nak ikut arahan si Rader ni.
Raider mengarahkan Kevin untuk ikat tangan Catherine. Selepas tu, Raider mengikat tangan Kevin di bilik yang berasingan. Setelah pengacau telah diuruskan, iaitu si abang Catherine ni tadi, so perhatian Raider ni boleh tumpukan sepenuhnya kepada Catherine. Bagaimanapun, belum sempat mencabut kehormatan Catherine, terdetik di hati Raider nak bunuh abang Catherine ni disebabkan takut Kevin ni terlepas sebab berusaha dan nak selamatkan Catherine, iaitu si adik dia ni. Semasa Raider cuba untuk menjerut dan mencekik leher Kevin, dia berjaya memboloskan diri dari ikatan. Jadi si Raider ni terpaksa melepaskan tembakan kepada Kevin. So lepas dia tembak si Kevin tu, dia percaya bahawa Kevin ni dah mati. So Raider ni pun belah macam tu je, tinggal mayat Kevin yang dia tembak tadi dekat tempat tu. Kembali kepada nasib Catherine, Raider yang masih lagi amatur dan lebih tepat baru bertindak ni cuba nak cekik Catherine, tapi Catherine guna segala tenaga yang ada sekuat mampu. Raider ni merasa macam tak berdaya dan hampir terlepas. Raider terus tikam Catherine berulang-ulang kali. Pada masa yang sama, Kevin yang cedera akibat ditembak tersedar dan terus lari keluar dari rumah tersebut untuk mendapatkan pertolongan. Selepas Kevin ni lari, Raider pun sedar yang Kevin tu masih hidup dan hilang. Dia pun tak tunggu lama lagi sebab panik, terus melarikan diri dari tempat kejadian. Catherine yang masih lagi hidup masa pihak berkuasa tiba di kediamannya tu, bagaimanapun mati akibat kecederaan yang dialami semasa dalam perjalanan ke hospital. Setelah beberapa tahun, iaitu pada tahun 1977, Dennis Rader atau dikenali sebagai killer ni kembali semula untuk membunuh 5 lagi individu sehingga tahun 1991. So menjadikan jumlah mangsa yang dibunuh BTK killer ini sebanyak 10 orang. Ini adalah gambar 10 orang yang menjadi mangsa kepada Dennis Rader. So lagi 5 orang tu, kalau korang nak tahu, korang boleh research sendiri sebab kalau Abang Kok Din nak ceritakan mungkin panjang, kalah cerita Hindustan nanti. Sepanjang BTK killer ni aktif membunuh, dia yang dahagakan perhatian, mengejek pihak berkuasa dengan menelefon, hantar surat kepada agensi akhbar dan TV yang dia katakan dia mengakui jenayah dia dan menggesa polis segera menangkapnya. Walau macam-macam cara dah pihak berkuasa ni usaha nak tangkap si Rader ni, pihak berkuasa dah pun mendedahkan rakaman telefon supaya kepada siapa yang kenal suara BTK killer ni boleh tampil beri maklumat. Namun identiti pembunuh bersiri ini belum dapat dikenal pasti sehingga tahun tu. Selepas 13 tahun menyepikan diri, iaitu pada tahun 2004, pelbagai agensi berita di Amerika Syarikat melaporkan berita berkenaan sudah pun menyambut ulang tahun yang ke-30. Maksudnya sudah 30 terjadi pembunuhan keluarga Otero yang sebenarnya dilakukan oleh BTK killer yang masih berlega-lega dekat luar belum diberkas. Dennis Rader ataupun BTK killer ni yang angkuh kemudiannya menghantar sedozen bungkusan dan surat kepada agensi berita dan pihak berkuasa. Dalam bungkusan tu ada macam-macam barangan seperti anak patung yang diikat mengikut modus operandi BTK, memento dari mangsa pembunuhan termasuk draft kisah BTK story yang ditulis oleh dia sendiri. Walau bagaimanapun, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua oleh kerana salah satu daripada surat yang dihantar oleh BTK killer dalam bentuk floppy disk ataupun disket ada data Microsoft Word yang dah dipadam sebelum ni. Data tu adalah dalam bentuk sebuah dokumen dari gereja Christ Lutheran dan ditulis oleh Presiden Persatuan Gereja iaitu Dennis Rader ni sendiri. Untuk pengetahuan korang semua, kita boleh dapat kembali data yang telah kita padam, tak kisah dah dekat PC, pendrive ataupun disket ni. So Abang Kok Din tak ceritakan dah dalam video ni, korang boleh cari sendiri macam mana nak dapatkan file yang telah kita padam. Bukannya kita padam dan kita restore di recycle bin. Yang ini kita dah clear recycle bin dan data yang kita padam tu masih lagi ada di dalam PC kita, di dalam pendrive kita. So jagalah data-data korang. Okey, kita sambung balik. Pihak berkuasa bertindak pantas mengesahkan sama ada Dennis Rader ni adalah BTK killer dengan mengambil sampel DNA dari kuku mangsa pembunuhan sebelum ni dan mendapatkan akses kepada ujian pap smear anak perempuan Rader iaitu Carrie. Pada 25 Februari 2005, pihak berkuasa menyerbu dan membekas Dennis Rader di rumahnya sendiri di depan keluarga dan jiran-jiran dia. Masa dalam kereta polis tu, pegawai polis tu pun tanya kepada Dennis ni yang dia tahu tak kenapa dia diberkas. Rader dengan senyuman sinis kemudian berkata, "Oh, I have suspicion why."
Bermaksud, oh saya ada rasa curiga juga. Kenapa? Semua orang yang kenal Dennis Rader ni tak percaya dan terkejut dengan berita tersebut. Namun pada 25 Jun 2005, dengan bukti kukuh pendakwaan, Dennis Rader mengaku salah atas semua tuduhan. Semasa tengah pembicaraan di mahkamah tu, Dennis Rader dia ceritakan semua dengan teliti dan memilih mangsa macam mana dan macam mana dia rancang untuk bunuh mangsa dan sebagainya, dengan tak menunjukkan sebarang emosi atau kesal sikit pun atas apa yang dia telah lakukan selama ni. Walaupun kita tahu kes ni memang sangat kejam, tapi akhirnya dia hanya dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Ini sebab waktu itu pada tahun 1994 belum ada hukuman mati di Kansas, Amerika Syarikat ni. So Dennis Rader ni pun dipenjarakan di Kansas, Amerika Syarikat tu juga. Itulah guys, sedikit cerita berkenaan seorang individu bernama Dennis Rader, iaitu seorang family man yang selalu spend time dengan keluarga dan selalu suka memancing dengan anak perempuan dia. Itu adalah hobi dia. Akan tetapi sebenarnya ia ialah BTK killer, seorang pembunuh bersiri yang menjerut mangsa dengan kejam. Mungkin Dennis Rader ni masih ada lagi sampai sekarang. Kalau korang ada kawan yang study dekat Kansas, Amerika Syarikat, ataupun ada kawan korang yang stay sana, bolehlah suggest untuk dia pergi melawat kalau nak dengar khabar. Ok guys, itu saja perkongsian kisah tragedi untuk video kali ini. Thanks kepada korang yang dah dengar video ni sampai habis. So jangan lupa tekan butang like dulu, komen di ruangan di bawah kalau korang ada nak bagi pendapat. Kalau korang suka dengan konten yang macam ni, please consider to subscribe. Ok, so kita berjumpa lagi guys di next video. Assalamualaikum.